Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. So, hari ini kita nak sambung ulang kaji dengan sains tingkatan 4 bab 2. Sebelum ni kita dah belajar bab 1 untuk keselamatan makmal. So kita nak masuk bab 2, bantuan kecemasan. Untuk bab yang ini, kita nak lihat bagaimana dah kamu belajar bab ini. So, kita nak tengok achievement kamu. So, kita mula dengan quiz. Quiz. So, kita start quiz kita sekarang. Jom kita start. So kita tengok ada partisipan kita, Syazliana, Pravin dan Homnes. Jom kita tengok. Tak boleh start. Sekejap ya. So, soalan yang pertama. CPR merupakan bantuan kecemasan awal bagi manusia lemas. Apakah definasi mengenai CPR? Apakah definasi mengenai CPR? Adakah bantuan kecemasan? Teknik hembusan pernafasan mulut ke mulut, gabungan teknik tekanan dan pernafasan, gabungan teknik perut dengan menyentak ke atas. Yang mana satu? Masa tamat. Apa itu CPR? So, CPR adalah so tengok siapa yang tahniah Syazliana dan Pravin. So jawapan dia adalah gabungan teknik. Mulut dengan mulut ke mulut. So dua orang betul, seorang salah. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita tengok ya. Full question. Mengapakah CPR penting? A. Menyediakan bekalan darah dan oksigen. B. Membantu mangsa bercakap dengan lancar. C. Mengekalkan degupan jantung yang terhenti. D. Memulihkan sistem pencernaan mangsa tercekik. Kenapa CPR itu penting? Kenapa CPR itu penting? Masa tamat. Kita lihat. Siapa yang betul? Nampak saya ya. Syazliana dah menguasai. Homnes. Where are you, Homnes? Dia adalah menyediakan bekalan oksigen. Menyediakan bekalan oksigen. Kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Kita ada 10 soalan ya. Seterusnya. Bantuan kecemasan seperti CPR hanya boleh dilakukan oleh individu berikut. Yang mana satu? Paramedik sahaja, guru sains sahaja. C. Doktor perubatan sahaja ataupun semua individu yang tahu teknik CPR. Yang mana satu? Masa tamat. All done. So, kita lihat. Kita lihat siapakah yang menguasai. Homnes dah betul, boleh. Homnes sikit lagi nak kuasai. So, jawapannya adalah semua individu yang dah belajar sekarang. So, kamu pun boleh buat bantuan kecemasan tersebut. CPR tersebut sebab kamu dah belajar. Tapi dengan teknik yang betul. Nanti kalau kamu salah teknik, kamu hentak dia punya rusuk dia, patah, satu hal lah pula. So kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya. Nombor 4. Heimlich maneuver dilakukan kepada mangsa yang... kita lihat. Adakah A. Lemas dalam sungai? Adakah B. Tercekik semasa makan? Adakah C. Terkena panahan petir dan kilat? Adakah D. Cedera parah akibat kemalangan? Yang mana satu? Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. Time's up. So, kita lihat siapakah yang tinggi sekarang ni. Nampaknya Syazliana dah menguasai. Sebab itu saya kata Syazliana masuk kelas. Tengok you masuk kelas. Nampak sebenarnya kamu tahu. So, jawapannya adalah B, iaitu tercekik semasa makan. Ingat ya, Heimlich maneuver bila orang tu tercekik. Bila orang tu tercekik.
Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 dia kata Richard sedang makan di sebuah restoran dan secara tiba-tiba dia berdiri sambil memegang leher dengan kedua tangannya dan terbatuk-batuk. Okey. Kita lihat. A. Adakah A pingsan? Okey. B. Dehidrasi. Ataupun C. Kelumpuhan. Ataupun D. Kerosakan otak. Yang mana satu? Okey, so kita lihat. Okey, tengok apakah jawapannya. So, nampaknya Syazriana dah menguasai. Okey, so Kaihan baru masuk. So, you boleh masuk terus ya Kaihan. Okey, link yang saya bagi tadi. Okey, kerosakan otak. Semua orang salah. Semua orang salah. Okey, so tolong ya. Kalaulah kamu tak dapat. Okey, kalau apa tu namanya? Bantuan kecemasan ni dia bagi dengan cepat. So dia pegang leher terbatuk-batuk, so dia boleh menyebabkan kerosakan otak. Okey. Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6. Bagaimanakah anda boleh lakukan Heimlich manoeuvre kepada wanita hamil yang tercekik? Adakah A. Memastikan mangsa terbaring di permukaan kanda? Adakah B. Memastikan kedudukan tangan lebih tinggi untuk sentakan? C. Memastikan tekanan dada dilakukan pada kadar 100-120? Adakah D. Memastikan mangsa berdiri sambil memegang kerusi dan menolak badan sepenuh tenaga? Yang mana satu? Okey, time's up. Okey, untuk wanita yang hamil yang tercekik. Okey, bagaimana? Okey, kita lihat. Okey, nampaknya Syazriana dah menguasai. Kaihan baru masuk. Kaihan teruskan soalan, jawapan. Dia kena memastikan kedudukan yang betul. Mana boleh kalau engkau orang tu mengandung, engkau nak bagi memastikan tekanan yang tak boleh, tak sesuai. Okey. So jawapannya adalah tak sesuai juga kalau dia kata menolak badan sepenuh tenaga, memastikan tekanan darah sebab dia masih kedudukan tangan lebih tinggi untuk sentakan. Tak mungkinlah jawapan dia B. Sebenarnya jawapan dia apa? Bagaimana anda boleh lakukan Heimlich manoeuvre kepada wanita hamil yang tercekik? Agak-agak Pravin yang mana Pravin? Sentakan tak boleh, memastikan kedudukan tangan lebih tinggi. So saya rasa jawapan tadi adalah yang betul, yang tepat adalah memastikan mangsa berdiri sambil memegang kerusi dan menolak badan sepenuh tenaga. Apa pendapat kamu Pravin? Homness. Tak ada jawapan? Okey, so saya rasa jawapan dia adalah B. D. Okey. So pergi kepada soalan yang seterusnya. Yang ini sepatutnya D. Okey. Soalan yang seterusnya. Anda sedang berlari, mengelilingi taman dan terlihat seorang lelaki tiba-tiba rebah lalu pingsan. Apakah langkah pertama yang perlu anda apabila berhadapan dengan situasi? Telefon 99, beri bantuan mulut, mengejutkan mangsa, meninggalkan mangsa dengan selamat. Yang mana satu? Okey, so kita tengok siapa yang betul. Okey. So jawapan yang sebenarnya adalah mengejutkan mangsa. Okey ke? Kalau dia tak okey, baru kamu bagikan bantuan kecemasan mulut ke mulut. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Antara berikut, manakah kaedah yang betul untuk melakukan Heimlich manoeuvre? Adakah A. Memberitahu guru dan membantu makmal? Adakah B. Melakukan teknik tekanan dada dan bantuan pengawasan ke mulut? Menggunakan sebatang kayu? Mencungkit? Adakah D. Meletakkan genggaman tangan kanan di atas pusat dengan tulang rusuk mangsa dan menunjukkan menyentak ke atas? Yang mana satu? Okey, so kita tengok siapa yang jawab betul, dapat markah tinggi.
Okey, nampak gayanya Homnes dah kalahkan Pravin. Okey, so meletakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan tulang rusuk dan mangsa menyentak ke atas. Okey. Kemudian, soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Soalan nombor 9. Raja satu menunjukkan langkah di dalam menjalankan satu kaedah pertolongan cemas. Apakah keadaan yang membolehkan pertolongan cemas itu dilakukan? Iaitu demam jantung, sakit tekak dan sukar bernafas, tercekik dan tidak boleh bercakap, demam dan batuk. Yang mana satu? Okey, kita lihat. Okey, Syazriana tinggi dah markah. Okey, tiada degupan jantung jawapan yang sebenarnya. Okey, next. Okey, soalan yang seterusnya. Carta menunjukkan kaedah CPR yang betul. Periksa respon, buku follow, lepas tu X, bantuan mulut ke mulut. Okay, apakah X? Apakah X? Lepas kamu buka saluran pernafasan, kemudian apa? Bantuan mulut ke mulut. Adakah A, memeriksa pernafasan, menembuk bangsa, mengubah posisi ataupun tekanan dilakukan pada kadar 100 hingga 120? Yang mana satu? Okey, so all done. Okey, tahniah kepada Syazriana menguasai permainan ini walaupun dia offline. Okey, tekanan dada dilakukan. Okey. Pada kadar 100 hingga 120 barulah kamu buat bantuan mulut ke mulut. Okey, so itu sahaja kita punya quiz untuk hari ini. Okey, so dah habis. Okey, dah habis kan soalan? Dah tak ada dah soalan. Okey, so tamat untuk hari ini. Tahniah. Okey, tahniah kepada Syazriana. Bagi tahu dengan dia, Syazriana yang offline tu, dia adalah markah yang tertinggi di antara yang lain. So, nombor 1 kita tengok Syazliana, nombor 2 Homnes dan nombor 3 Pravin. Oleh sebab tadi si Kaihan lambat masuk, so Kaihan apa namanya? Dapat makan sikit lah sebab lambat masuk. Okey. So, tahniah kepada semua. Okey, bagi tepukan. Okey, so sekarang ni, kita nak buat quiz yang seterusnya untuk soalan struktur. Okey, kita lihat. Okey, sila tengok kepada kelas kick pula. Okey, sekarang ni Syazliana dah masuk. Okey, Syazliana dah masuk. So, manakah dia punya link? Okey, so link dia adalah, cikgu dah bagi tadi. Okey, so cikgu tengok link dia. Cikgu dah bagi dekat dalam grup. Kat dalam grup cikgu dah bagi untuk bantuan kecemasan. Okey, bantuan kecemasan. Okey, cikgu dah bagi dekat dalam grup. Okey, so sila tengok soalan ini. Okey. Masuk ya semua? Saya tunggu. Yang ini. http://classkick.com. Okey, yang ini ya. Saya masukkan balik. Okey, masuk sekarang. Okey, kita tengok siapa yang dah masuk. Okey, kita jawab kertas 2 untuk bahagian bab 2. Okey, kita sambung untuk soalan struktur. Jadual 1 menunjukkan kadar denyutan nadi 2 orang murid selepas melakukan 3 aktiviti berbeza. Okey, murid perlu berada dalam keadaan rehat sebelum melakukan aktiviti seterusnya. So, ada murid 1, murid 2, berehat, berjalan dan berlari. Okey. Berdasarkan nyatakan murid yang mempunyai kadar denyutan nadi yang kuat. Ini bukan kadar denyutan nadi, bab lain. Okey, cikgu tersilap bab lah. Minta maaf semua, ini bab 3. Okey, kita pergi kepada bab 2 sebenarnya. Okey, minta maaf ya semua. Yang ini.
Okey, rajah 2 menunjukkan bantuan kecemasan. Okey, X. Okey, namakan kaedah bantuan kecemasan di X. Okey, namakan. Okey, so ini adalah jawapan dia adalah soalan ini. Okey, kalau kamu nampak dia bagi bantuan dekat situ. So ini adalah CPR. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, B1. Nyatakan satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu memerlukan bantuan kecemasan di atas. Okey, nyatakan dia kata keadaan. Kenapa keadaan? Macam mana keadaan orang yang perlukan CPR? Okey, yang pertama, okey, kamu yang ini dia minta satu je. Kamu bagi satu je lah. Okey, sama ada seseorang individu tidak bernafas ataupun boleh juga satu je tapi cikgu bagi 3 kat sini ya. So kamu boleh pilih mana satu jawapan yang kamu betul. Tandakan dekat kamu punya ya. Tidak memberikan respons terhadap rangsangan. Ataupun tiada degupan jantung atau nadi. Tiada degupan jantung atau nadi. Ataupun seorang tu tak bernafas, ataupun tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Soalan nombor B2. Nyatakan 2 teknik gabungan yang terlibat dalam bantuan kecemasan itu. So dekat mana? Yang pertama tadi ingat tak? Kamu buat hentakan dada. Kemudian baru hembusan mulut ke mulut. So ada 2 kaedah. Kita tengok. Tekanan dada. Satu lagi. Hembusan ke dalam mulut. So ini soalan yang nombor 2, B2. Kita slow-slow dulu. Kita lihat adakah Homnes, Pravin dengan Kaihan betul. So yang ini jawapan CPR. Betul Homnes. Ini Pravin. Sorry. Ini Pravin. So cikgu tandakan untuk Pravin. Ya betul Pravin. Tahniah. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Seorang tidak boleh bernafas. Betul Pravin. Tekanan dada. Dia tengah buat. Teruskan Pravin. Kita tengok Homnes. Kita tengok Homnes. Sarziana dia tak masuk lagi. Kita tengok Homnes. Homnes dia kata ini Pravin. Homnes. Mana Homnes? Homnes. Ini Homnes. So dia kata CPR. Ya betul Homnes. Tahniah. Soalan yang seterusnya. Seorang tidak bernafas. Ya, betul. Tekanan dada. Dadah. Dadah ni salah ni Homnes. Betulkan balik. Hembusan dalam mulut ke mulut. Ayat tak habis. Mulut ke mulut. Cuba betulkan balik. Homnes. Homnes pun tengah buat. Nombor C. Kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya dia kata, kaedah ini dilakukan bagi menghasilkan peredaran darah secara buatan. Apakah kesan sekiranya tiada orang yang sanggup memberikan bantuan dengan segera? Kalau orang tu lambat dibagi bantuan kecemasan, apa yang terjadi dekat dia? Confirm yang pertama, utama sekali. Confirm dah dia akan mati. So kamu tulis je mati. Ataupun kematian. Eloklah sikit ayat dia. Kalau dia mati pun kemungkinan ataupun dia boleh jadi kerosakan otak. Yang macam tadi, yang kamu berjawab tadi, soalan objektif. Kerosakan otak. Brain damage. So, kita tengok tandakan punca. Mana satu punca? Yang mana satu yang perlu kamu bagi bantuan kecemasan? So yang pertama tercekik makanan. Panahan peti ke, tercekik makanan ke, terkena tumpahan bahan kimia. Yang ini confirm lah salah. Panahan peti. Dia confirm lah adalah untuk tercekik makanan. So kita tengok Homnes dengan Pravin. Bagaimana mereka menjawab. Kematian. Tahniah Homnes. Homnes teruskan jawab yang bawah tu tadi. Kita tengok Pravin.
Okey, Pravin, tekanan dada. Okey, tekanan dada, hembusan mulut ke mulut. Yang ini mana Pravin? Nombor C Pravin, tak dapat jawab lagi. Okey, tercekik makanan. Ya, betul. Okey, okey. Siap ya, semua ya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey. Kalau saya bagi masa sekejap untuk kamu jawab. Okey, try masuk. Jawab untuk soalan nombor 2. Okey, soalan yang seterusnya ialah seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun maut dipercayai akibat tercekik gula-gula jeli di labuan. Melemel pada 22 Mei 2020. Okey, dia kata, bagaimana keadaan tercekik boleh berlaku pada kanak-kanak lelaki tersebut? Macam mana dia boleh tercekik? Apa simptom yang kamu nampak? Kalau budak tu boleh tercekik, apa simptom yang kamu nampak? Okey. Yang pertama, kalau kamu nampak, okey, dia kata bagaimana? Bagaimana keadaan tercekik? Oh, keadaan tercekik tu bagaimana? Okey, so kamu salin ya. Okey, yang pertama, dia ada 2 markah. So, yang pertama, apabila, okey, Lokaihan boleh masuk tak? Lokaihan tak masuk lagi ni. Kaihan, klik kepada link tadi. Terus kepada link ya. Okey, apabila bayi menelan makanan epiglotis. Ini kamu tak boleh jawab lah. So, kamu boleh salin lah ya. Keterlipat dan menutup saluran pernafasan. Okey, ni satu markah. Okey, satu lagi markah. Makanan akan terus bergerak ke dalam esofagus menuju ke perut. Okey, kalaulah orang tu, jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Okey, so ada 2 point dekat situ. Okey. Yang pertama, apabila bayi menelan makanan, epiglotis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan, iaitu trachea je. Okey, ataupun yang kedua, makanan akan terus bergerak ke dalam esofagus menuju ke perut. Okey, jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Okey, seseorang akan tercekik. Okey. Okey, kalau yang tercekik ni, namakan teknik yang dilakukan. Okey, untuk menyelamatkan mangsa yang tercekik. Apa Homnes? Jawapan Homnes. Kalau tercekik ni, kita ada 2 je bantuan kecemasan. Yang pertama CPR, yang kedua Heimlich Manoeuvre. Okey. Heimlich Manoeuvre. Okey, Heimlich Manoeuvre. Okey. Nombor C, kumpulan umur bayi dan kanak-kanak berisiko tinggi untuk tercekik objek asing. Wajarkan. Okey. So, kenapa kanak-kanak ni boleh senang sangat nak tercekik? Sebab kanak-kanak baby dia ada gigi ke? Dia tak ada gigi. So, kalau dia tak ada gigi, so boleh tak dia mengunyah? Tak boleh. So, apa yang kamu buat dekat sini? Kamu cakap lah. Belum mampu mengunyah makanan dengan baik. Okey, belum mampu mengunyah makanan dengan baik. Lagi satu, kanak-kanak macam anak saya lah. Masa dia orang baby, dia orang ni suka sangat kutip-kutip objek-objek makanan yang tepi-tepi. Masuk mulut. Kadang-kadang mainan pun dia masuk dalam mulut. Okey? So, pergi kepada soalan yang seterusnya.
Okey, berikut merupakan langkah yang terdapat dalam Heimlich Manoeuvre bagi bayi yang berumur kurang daripada 1 tahun. Okey, susunkan langkah. So, dia suruh susunkan langkah. Okey, mana satu? So, kita lihat one by one. Okey, nombor satu, dia dah letakkan mangsa dalam keadaan meniarap ke bawah dengan bahagian dada berada pada sudut 60 darjah. Okey, nombor dua yang mana? Nombor dua, tepuk dengan kuat bahagian hadapan dengan pangkal tapak tangan sebanyak 5 kali. Okey, nombor 3, jika tidak berjaya, terlentangkan bayi dan tekan pada dada sebanyak 5 kali. Okey, yang keempat, kamu ulanglah langkah itu sehingga objek itu dikeluarkan. Tapi kalau kamu tak confident, cepat-cepat telefon sambil kamu bagi CPR. Kalau tak berjaya tu nanti takut sambil-sambil terus je call 999. Okay. So, kalau dekat sini, langkah kat sini, kamu betul 3, so 2 markah lah. Tapi kalau kamu betul 2 ataupun betul 1, kamu hanya dapat 1 markah sahaja. Okey, sebelum kita pergi kepada bahagian C, okey, bahagian C ada satu sahaja soalan. Okey, so sebelum kita pergi bahagian C, kita tengok dulu jawapan kawan-kawan kamu. Okey, adakah mereka dah buat? Nanti kalau cikgu laju sangat, dia orang pun tak dapat jawab. Okey, Lokaihan, kenapa tak dapat nak masuk ni Lokaihan? Makanan. So kamu bagi tahulah kenapa. Sebab kanak-kanak ni dia suka mengutip. Dia akan ambil apa sahaja dekat badan dia, dekat persekitarannya. So dia akan kutip masuk dalam mulut. Okey, so yang ini, okey, Pravin betul. 1, 2, 3 dan 4 dekat sini. Okey, so kita tengok adakah Pravin dah jawab soalan yang seterusnya. Okey, so okey, Pravin pun dah try buat. Okey, kita tengok apakah jawapan yang sebenarnya. Okey, Homnes. Kita nak tengok Homnes dulu. Okey, Homnes. Okey, Homnes pun dah berjaya nak buat. Okey, try buat sikit-sikit je Homnes. Okey, kita tengok page nombor 3. Okey, so ni Pravin. Mana Homnes tadi? Okey, yang ini explain. Explain ni panjang sikit. So, mungkin Homnes dia sedang buat. Okey, yang ini Heimlich Manoeuvre. Okey, Homnes betul. Okey, yang ini. Okey, try lagi buat ya. Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia minta kamu untuk soalan bahagian C iaitu untuk esei. So, cikgu kat sekarang ni, cikgu nak ajar macam mana nak jawab soalan esei. Yang pertama, okey. CPR ialah sejenis bantuan kecemasan. Apakah yang dimaksudkan dengan CPR? Okey, apa yang dimaksudkan dengan CPR? So, kamu tahu. So, tulislah kat sini. So, cikgu tak nak tulis, cikgu nak type. So, cikgu nak type. Cikgu type dah ya kat sini ya. Okey, cikgu type. Okey, cikgu type. CPR ialah bantuan kecemasan yang menggunakan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan teknik pernafasan dari mulut ke mulut. Okey, so dah siap. Okey, yang ini adalah contoh lah. Okey, contoh jawapan untuk yang ini. Okey, so ini contoh jawapan. Okey, ni Homnes boleh cubalah nanti. So nanti Homnes boleh cuba ya. Okey. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, nyatakan tadi cikgu dah tulis dah. Nyatakan. Okey, kemudian nyatakan 2 persamaan dan 2 perbezaan CPR dengan Heimlich Manoeuvre. Okey, kalau yang ini dia minta persamaan dan perbezaan, kalau boleh kamu buat dalam bentuk jadual. Okey, so macam mana jadual yang kamu nak buat? Okey, jom kita lihat macam mana nak jadual nak buat. Okey, ikut cikgu ya. Okey, jadual ni kamu yang pelajar yang online ni,
Okey, tolong buat dalam apa namanya kita panggil buku. Kemudian kamu boleh soalan esei ni boleh tak tolong buat dalam buku. Homnes, Pravin, Kaihan, okay, buat dalam buku, salin, snap gambar letak dekat dokumen tu. Okay. So yang ini yang nombor 3 tadi. Nombor 3A tadi kamu dah jawab kan? So 3A tadi maksud CPR. So CPR tulis dalam buku ya. Tajuk dia adalah bab 3, bab 2 bantuan kecemasan. Okey, bahagian C. Okey, CPR ialah bantuan kecemasan. Okey, yang menggunakan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan teknik pernafasan dari mulut ke mulut. Okey, so yang soalan nombor B, dia minta 2 persamaan dan 2 perbezaan. So kalau macam itu, kamu tolong buat dalam bentuk jadual, lagi tersusun. Bila pemeriksa tengok, kamu mampu untuk apa namanya, buatkan pembahagian macam ini lagi cantik lah. So pemeriksa pun lagi seronok nak tanda kertas kamu. Okey, monover. Okey, buat dalam bentuk jadual. Okey, yang ini pelajar-pelajar buat dalam buku. Okey, so persamaan. Okey, buat dalam buku ya. Pravin, Homnes, Lokaihan. Okey, tolong buat dalam buku. Okey, yang pertama dia minta persamaan. So persamaan ni tak perlu nak buatkan dia punya pembahagi ni lah. Sebab dia persamaan kan. Okey, dia nak 2. So nombor 1. Tulis ya dalam buku ya. Merupakan bantuan kecemasan yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Okey, yang nombor 2. Dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum ketibaan para medik. Okey, dah siap. Okey, kemudian kamu buat perbezaan pula. Okey. Macam mana nak buat perbezaan? Okey, perbezaan ni kena buat bahagi 2 lah. Apa beza CPR dan Heimlich Maneuver? Okey, yang pertama yang ini dia melibatkan gabungan 2 teknik iaitu apa? Tekanan dada dan mana? Hembusan mulut ke mulut. Okey, yang ini pula melibatkan tekanan yang kuat di bahagian di antara pusat dan bawah rusuk mangsa. Okay, ini baru satu perbezaan. Dia nak 2 perbezaan kan? So 2 perbezaan, buat 2 lah. Okay, satu lagi. Okay, melibatkan. Okay, apa beza dia? Yang CPR ni dia melibatkan individu tu tidak bernafas. Okay, kau bagi satu contoh tadilah. Tidak bernafas contohnya. Tapi yang ini melibatkan individu yang
cekik. Yang masih sedar. Okey, dah siap. Okey, so ini adalah beza di antara dua lah. Maaflah tulisan cikgu tak berapa cantik, okey? Tulisan cikgu tak berapa cantik, okey? So, Homnes dan Pravin, okey? Are you okay? So, kita tengok kepada jawapan Homnes dan Pravin. Okey, kita tengok jawapan. Adakah Homnes ada buat? Ya, mungkin Homnes tengah buat. Okey, Pravin. Pravin dia dah buat. Okey, bagus Pravin. So, yang ini kamu dapat full mark Pravin. Okey. So, 1 markah, 2 markah. Okey, so ini 1 markah, ini 1 markah. So, kamu dapat 2 markah. Okey, yang ini Pravin tolong buat dekat dalam buku. Okey. So, kita nak tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan ini dia favorite lah untuk SPM. Okey, selalunya soalan untuk bahagian esei yang pertama ni dia tanya tentang kamu punya knowledge dulu. Kamu punya pengetahuan mengenai bab tersebut. Yang B ni yang C ni, yang C barulah soalan yang melibatkan kamu punya kemahiran nak menjawab. Kalau tengok, cuba kamu tengok soalan ni. Soalan esei dia ada 2 bahagian. Sama ada penyelesaian masalah, 3 jenis. Penyelesaian masalah, konsep ataupun satu lagi kewajaran. So yang ini dia minta saya tengok dia lebih kepada mengenal pasti masalah. So cuba kita baca. Seorang rakan tiba-tiba seorang rakan tiba-tiba rebah. Masya-Allah. Tiba-tiba rebah dan pengsan ketika sedang membetulkan lampu dalam kelas. Jika anda berada di tempat kejadian, huraikan kaedah pertolongan cemas yang sesuai. Kalau yang ini, apa kaedah penyelesaian, apakah kaedah yang paling sesuai? So, yang pertama dia mesti minta kenal pasti masalah. So, untuk kenal pasti masalah ni, kamu nak jawab soalan ni, kamu tolong buatkan nombor soalan. Contohnya C1. Tadi nombor apa? Nombor 3 kan? So, 3C1. Jawab. Kenal pasti masalah. Tulislah. Kenal pasti masalah. So, apa masalah dia? So, kamu tulis. So, saya tulis kat sini lah. Ruang dia besar sikit. So, kamu nampak ada seorang, kamu salin je soalan jawapan ni. Kamu salin. Jawapan ni kalau kamu nak ubah, kamu ubah sikit-sikit. Okay. So, kamu pusing ayat ni. Ketika sedang membetulkan lampu di dalam kelas, seorang rakan tiba-tiba rebah dan pengsan. Kamu janganlah tiru sebulat-sebulat. Kalau boleh, kalau pelajar yang kelas-kelas memang cikgu suruh kau tiru je sebulat-sebulat ni. Tapi kalau kamu kelas pandai, kelas bijak kan Homnes. So kamu ubah sikit. Tapi maksudnya tetap sama. So cikgu nak buat macam ni. Ketika sedang membetulkan lampu di dalam kelas, seorang rakan tiba-tiba rebah dan pengsan. So, seorang rakan tiba-tiba rebah dan pengsan. Okey. So, nyatakan punca bagi kejadian tersebut. Apa dia punca dia? Confirm lah dia kena renjatan elektrik. Okey. Nombor 3. Berikan satu kepentingan bantuan kecemasan tersebut. Apa pentingnya bantuan kecemasan tu? So, dia minta 1. Okey. So, kamu katalah untuk menghasilkan peredaran, sebab dia punya peredaran darah ni dah tak teratur, sebab tu dia pengsan. So kamu nak bagi balik peredaran darah secara buatan
dengan mengepam darah melalui jantung mangsa. 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 Okey. So, ataupun kamu cakap membolehkan mangsa menerima oksigen dalam pengaruh dengan teknik pernafasan. Okey. Kemudian, terangkan kaedah untuk menyelamatkan rakan anda. So, kat sini kamu nampak berapa markah? 3 markah. So, bila dia tulis kat situ 3 markah, maksudnya kamu kena ada 3 point. Kaedah dia pertama. Macam mana? Okey. So, kamu kena ada 3 point. Okey. So, yang pertama mestilah kamu cakap. Kaedah yang pertama, kamu cakaplah. Are you okay? Are you okay? Maksudnya itu apa? Memeriksa respon. Okey. Respons mangsa. Okey. Dan sambil tu, kamu kena minta bantuan, callkan 999. Okey, janganlah pula engkau yang buat tapi engkau tak suruh orang sekeliling untuk callkan nombor 999. Nanti kamu pun tak boleh kamu tak dapat selamatkan, ambulans pun tak datang. Okey, 999. Okey, nombor 2, kamu buka dulu salur pernafasan dia. Okey, membuka saluran pernafasan mangsa. Okey. Okey, kemudian kamu memberikan tekanan dada. Okey, pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey. Okay, ataupun nombor 4, kamu, ni langkah dia lah ya, memberikan bantuan pernafasan. Okey, pernafasan ke dalam mulut. Okey. So, nombor 1 saat setiap hembusan. Okey, nombor 4 dah. Nombor 5. Okey, nombor 5. Mengulangi teknik tekanan dada 30 kali diikuti 2 kali hembusan mulut ke mulut sehingga ambulans tiba. Okey, so maksudnya, okey. Yang pertama, kamu periksa dulu respon mangsa tu. Okey, kamu ni okey ke? Kamu tak okey ke? Okey, kemudian barulah kamu buka saluran pernafasan mangsa. Kemudian kamu bagi tekanan dada sebanyak 100 hingga 120. Kemudian kamu bagi bantuan mulut ke mulut. Okey, kemudian kamu ulang balik tekanan dada 30 kali diikuti dengan hembusan. Okey, lepas tu hembusan berapa kali? 2 kali. Okey, mulut ke mulut sehinggalah ambulans itu tiba. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Kita nak lihat, okey, adakah kawan-kawan kamu ada buat? Oh, yang ini saya suruh buat dalam buku kan? So, tak apa, nanti dah siap, kamu snap gambar, letak dekat dalam latihan tadi. Okey, snap gambar yang latihan dalam buku latihan tadi, snap gambar, lepas tu kamu letak dalam latihan kelas kick saya tadi. Okey, so sampai situ sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak.